wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dipertemukan lagi di dalam taman syurga pada saat ini. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah sekalian, diberi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, sihat afiat zahir batin, bersih hati dan ikhlas insya-Allah. Yang sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita di dalam majlis ilmu zahir dan batin. Mudah-mudahan segala suluhan-suluhan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hati kita dan tinggal menetap di dalam hati kita, dan dapat kita mengamalkan, dapat kita mengambil manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 172 kalau kitab saya. Kitab lain tak tahu dah surat berapa. Minhajul Abidin 172. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ke-10 yakni perkara yang membinasakan dengan sebab kita berlebih-lebih mengambil sesuatu yang halal di atas dunia. Yang ke-10 iaitu habas dan hisab, yakni barang siapa yang mengambil benda-benda yang halal lebih daripada qadar untuk melakukan ibadah, maka mereka akan terhabas, mereka akan tertahan di padang mahsyar, nanti akan terhabas, tergendala, susah urusannya, lambat urusannya di hari kiamat, dengan sebab banyak nikmat yang nak dihisab. Dengan sebab itu waspada dan hati-hati di atas dunia. Jangan mengambil segala-galanya yang halal atas dunia ni, walaupun halal, meskipun halal, jangan kaut semua, jangan ambil semua. Memang sifat nafsu kita ni tamak. Sifat nafsu kita ni memang tamak. Dengan benda haram pun dia tamak, benda halal pun dia tamak. Itu nafsu. Memang tak cukup sikit. Kalau makan bukan sekadar nak menjaga kesihatan, tapi nak bersedap-sedap, bermewah-mewah dalam makanan. Kalau berpakaian bukan sekadar nak menutup aurat, tapi nak hebat-hebat dengan branded. Nafsu. Walaupun tidak berdosa, kita pakai pakaian yang mewah-mewah bukan niat nak menunjuk-nunjuk dan merendahkan orang lain. Tapi kita menjadi satu kesusahan bagi diri kita. Bagi diri kita untuk apa? Nak mencari duit lebih daripada sepatutnya, kerana nak menunaikan keinginan hawa nafsu. Bila kita nak mewah, dah tentulah kena modal yang banyak. Duit yang banyak, kenalah kerjanya kuat, kenalah kerjanya lebih daripada qadar yang sepatutnya. Sepatutnya kerja 8 jam memada dah untuk hidup atas dunia. Tapi oleh kerana keinginan nafsu kita nak mewah, nak selesa, nak megah, terpaksa dah tanggung kos yang tinggi. Bila kos yang tinggi, kita dibebani dengan hutang yang banyak. Bila hutang yang banyak, kerja tak padan dengan waktu yang sedikit. Kena overtime, kena cari part time. Betul tak benda itu berlaku? Jadi kesilapan kita sebenarnya kerana terlalu mengikut nafsu. Tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Kita nak sama macam orang, mewah macam orang lain, megah macam orang lain. Walaupun halal, tapi kebinasaan yang kita tak perasan tadi, masa kita tu habis. Masa kita
Masa kita habis dalam nak mencari, nak memikirkan, hati kita sibuk, fikiran kita sibuk, anggota kita sibuk memikirkan tentang nak mencari harta untuk nak mengikut keinginan nafsu tadi. Macam mana nak dapat duit banyak ni, macam mana nak dapat duit banyak ni, kalau tak duit tak banyak nanti tak dapat pakai begini, tak dapat pakai begitu. Hatinya sibuk, fikirannya sibuk, anggotanya pun sibuk. Yang paling sibuk sekali hati lah. Bila hatinya sibuk, maka anggota pun akan sibuk, kerana hati akan memerintahkan anggota membuat sesuatu. Kalau hati kita berbimbang dengan ibadat, dia akan perintahkan anggota untuk beribadat. Kalau hati berbimbang dengan ibadat, dia akan suruh anggota, dia akan ajak anggota buat ibadat. Kalau hati bersibuk berbimbang memikirkan hal-hal dunia, maka dia akan ajak anggota supaya mencari dunia. Itu dah memang kenyataan dah. Memang kenyataan dah tu. Jadi inilah di antara masalah yang dialami oleh kebanyakan kita hamba-hamba Allah atas dunia ni, lebih-lebih lagi akhir zaman ni. Saling berlumba-lumba mencari kemegahan, kemewahan, kekayaan. Takut orang tak kenal kita, takut orang pandang rendah pada kita sebab tak ada kehebatan dunia. Itu nafsu lah tu. Jadi bila benda yang kita cari tadi lebih daripada qadar untuk ibadah, itulah yang namanya dunia. Itulah yang namanya dunia. Maksudnya dunia ni walaupun halal, jangan ambil semua. Kena tapih-tapih juga. Sebabnya apa? Takut habis waktu mencari dunia. Tidak ada waktu untuk cari bekal mati. Nanti mati tak ada bekal. Mati nanti amalan kita semua Allah tak terima. Sebab apa Allah tak terima amalan walaupun kita buat? Kerana kita tak ada masa nak menuntut ilmu, tak ada masa nak belajar sembahyang, tak ada masa nak belajar puasa, tak ada masa nak belajar akidah, tak ada waktu nak belajar cara macam mana nak membersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang menjadi sebab amalan kita tidak diterima oleh Allah. Tak ada masa nak belajar. Cuma kita tanya ramai-ramai, kenapa tak boleh datang ke masjid, ke surau? Tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa. Mana pergi masa? Masa tu ada tapi dah disalahgunakan. Masa tu ada tapi dah disalahgunakan kepada perkara yang tidak sepatutnya. Orang lain pun 24 jam juga Allah bagi. Tak ada seorang pun manusia atas dunia ni Allah bagi dia 26 jam, 25 jam. Semua sama. Tapi mereka sanggup menahan keinginan nafsu mereka tu. Bukan mereka tak nak megah, bukan mereka tak nak mewah, nak, tapi dikawal. Bukan mereka tak nak selesa, mereka nak selesa. Bukan mereka tak nak makan minum, nak makan minum, tapi mereka kawal. Tak ikutkan sekalian kehendak hawa nafsu. Tak sama macam kita, turutkan. Nak makan mewah, turutkan. Nak pakai mewah, turutkan. Nak duduk mewah, turutkan. Jadi itulah sebab habis masa kita dalam berusaha mencari dunia walaupun halal. Dan yang lebih malang sekali, dengan sebab nak mencari harta yang halal berlebih-lebih tadi, kita meninggalkan kewajipan. Itu yang lebih lagi besar celaka ni lagi. Demi nak mencari duit banyak, demi keselesaan, tak ada masa nak semayang, tak ada masa nak belajar ilmu yang wajib-wajib. Ini lagi celaka, na'udzubillah min zalik. Menuntut nafsu, demi nafsu, meninggalkan kewajiban. Ini lagi, na'udzubillah. Maka kalau seandainya di dunia ini kita habiskan masa kita mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, lebih daripada qadar nak beribadat, nanti di hari kiamat nanti kita akan terhabas. Terhabas ni mana? Tertahan di padang mahsyar.
Orang fakir miskin beratus tahun dah duduk dalam syurga, kita masih di padang mahsyar lagi tak selesai. Orang fakir miskin yang soleh dia mendahului orang kaya yang soleh 40 tahun. Kalau tak silap saya 40 tahun. Orang fakir miskin yang soleh duduk dalam syurga 40 tahun dah. Orang kaya soleh tak sampai lagi. Sebab dihisap tadi. Banyak benda nak kena bicara. Orang fakir miskin, apa yang nak dibicarakan? Pagi makan pagi, petang makan petang. Terpaksa berhutang sini, berhutang situ. Memanglah atas dunia memanglah sedaplah kita, mewah, selesa, orang hormat, nanti kat sana kat padang mahsyar, tempat tak boleh makan, tak boleh minum, telanjang bogeh, tengah panas matahari atas kepala. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita doa nak minta masuk syurga tanpa hisab. Minta doa, ya Allah, masukkan kami ini dalam syurga tanpa hisab, bighairi hisab, ya Allah. Itu akibat daripada apa? Keinginan nafsu itu. Jadi hati-hatilah, berwaspada dalam mencari rezeki walaupun halal. Yang pertama dulu, sebelum ni kata apa? Tidak berakhlak dalam mencari rezeki. Tidak berakhlak dalam mencari rezeki. Mentang-mentang nasi itu halal, lauk itu halal, kita isi sepenuh-penuh pinggan kita, padahal kita nak makan 5 suap. Itulah bandingannya, nak bagi mudah faham. Adakah haram nasi itu? Tak, halal. Lauk tu haram ke? Tak, halal. Yang kita nak makan berapa suap? 5 suap. Tapi kita ambil sampai 2-3 pinggan untuk kita seorang. Itu namanya akhlak tak elok. Akhlak tu tak elok. Tuan rumah tengok pun dia kata, apa perangai macam ni? Mananya orang datang? Mentang-mentang lah halal, kau kawuk semua. Dah tu kau makan 3 suap, yang lain kau buang. Nampak tak tu perangai? Itu bandingan ni. Kau harta sebanyak-banyaknya, duit sebanyak-banyaknya, yang nak pakai untuk ibadatnya sekian, yang lain tu lebih macam tu je. Bangga sebab banyak. Megah tengok kenderaan beratur kat garaj ni, dia jadi bangga tengok banyak tu, jadi bangga, padahal yang dipakai 3 biji. Kalau orang bijak, baik dia sedekah kan, wakaf kan, 10 buah, 10 tempat dia wakafkan, berapa banyak pahala dia dapat. Setiap kali tayar tu bergolek, setiap kali tayar tu bergolek dengan kebajikan, setiap kali itulah dicatat pahala pagi tu untuk guru kita, mudahkan dia, muliakan dia, mudahkan urusan dia. Besok barulah orang alim ulama cari kita di hari kiamat besok bagi syafaat. Kan sebut dalam kitab sana, alim ulama ni di antara orang yang mendapat syafaat. Siapa? Daripada orang alim ulama ni, untuk guru ni, orang yang banyak memudahkan urusan dia, orang yang banyak bantu, mudahkan, meringankan urusan dia. Itu dia antara orang yang akan dicari oleh orang-orang soleh, alim ulama besok di padang mahsyar. Selain daripada dia menolong ahli keluarga dia, orang kampung dia, dan orang yang banyak menolong, meringankan beban dia. Sebab tu orang kaya-kaya kalau tak rebut peluang ni, kamu rugi. Kalau kamu anggap harta benda kekayaan yang Allah bagi untuk kamu miliki seorang-seorang, kamu tak nampak peluang-peluang untuk menyenangkan kamu di hari kiamat, kamu rugi sangat-sangat. Sebab tu kalau nak kaya, jadi macam sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dia banyak bantu Nabi, banyak memudahkan urusan Rasulullah SAW. Lah yang kita pakailah. Kalau ada lebih-lebih, bantu orang, daripada duduk tersimpan macam tu, tak datang, tak dapat pahala kebajikan, buat apa? Berlaku macam tu. Lepas beli kenderaan, beli, tak pakai pun, dia jadi bangga macam tu, jadi seronok. Tak reti nak cari kebajikan, tak reti nak buat jariah. Itu nama dunia tadi, nama tak ada.
Dunia lah tu yang banyak-banyak jadi dunia. Sebab apa? Tak ada sangkut paut dengan ibadat. Tak tolong ibadat dia. Duduk pakai berpuluh-puluh buah, berbelah-belah buah, pakai tak ada kebajikan. Tu nama dunia. Tapi kalau dia disedekahkan, diwakafkan contoh, semua jadi akhirat. Oh, betul lah. Sebab tu tak semua orang nampak benda-benda macam tu. Sebab tu makin banyak harta, dia makin bakhil dalam hati. Betul lah ulama cakap. Makin banyak harta, bukan kita jadi makin tak sayang tak, dia jadi makin sayang. Kita sebelum waktu kita tak ada ni, kita kata, ya Allah, jadikanlah aku orang kaya mewah. Besok bila aku kaya, aku nak tolong. Belum tentu. Belum tentu, geng. Belum tentu lagi. Sebab tu ulama kata, waktu benda tu ada pada kita, kita nak sabar payah. Nak sabar, nak menahan nafsu tu payah bila benda ada dalam tangan. Waktu tanda di antara cara Allah tolong kita nak selamatkan, Allah tak bagi kita benda tu. Sebab kalau Allah bagi kita benda tu, kita tak sabar dan kita akan sia-siakan benda tu ataupun salah gunakan benda tu. Waktu kita kena sangka baik dengan Allah. Kalau Allah tak bagi kita kaya mewah macam orang lain, adalah hikmah tu. Makna kita ni orang yang tak layak nak dapat benda macam tu, daripada tak ada, daripada ada membuatkan kita jauh dengan Allah, dibenci oleh Allah, baik tak ada. Sebab tu cara di antara cara daripada di antara cara Allah tolong kita, Allah tidak memberi kemampuan pada kita. Itu cara Allah nak jaga kita. Bukan Allah nak naya kita, Allah nak jaga kita. Tapi kita yang tak kenal Tuhan, kita kata Tuhan nak naya kita. Apalah, ya Allah, kenapalah aku tak dapat pakai macam tu, pakai macam ni, kaya macam tu, orang lain semua dapat, aku tak dapat. Tu dah tak pasal-pasal dapat dosa kering, sangka jahat dengan Allah. Padahal Allah nak jaga kita, sebab Allah tahu yang kita ni kalau dapat benda tu memang hanya kita. Tapi ada juga orang yang Allah bagi taufik, bila dia ada, dia dapat dua kemuliaan di sisi Allah. Satu mulia dengan sebab ibadat badan dia, tubuh badan dia, sembahyang, puasa, dan satu lagi dia jadi mulia sebab apa? Harta yang dimiliki. Jadi dia ada dua kemuliaan sisi Allah. Dia dapat, ini orang kaya yang bijak. Yang pertama, dia dapat kemuliaan di sisi Allah sebab ibadat tubuh badan dia, mengaji, beramal, sembahyang, puasa, baca Quran. Dah hebat dah situ dah. Bersih hati, hebat dah situ. Satu lagi mulia sebab apa? Harta dia tu. Harta dia tu banyak tolong urusan agama, banyak mudahkan urusan agama. Sebab tu dia dapat lagi satu kemuliaan di sisi Allah. Jadi ada dua kemuliaan. Jadi orang kaya, kena ingat, kamu diberi keluasan oleh Allah kerana ada tanggungjawab yang Allah pikulkan ke atas diri kamu. Bantu agama, bantu urusan agama, bantu mudahkan urusan agama. Bukan kamu makan seorang-seorang. Tengoklah alim ulama tu, tutup guru kita, dia mewah apa? Dia mewah ilmu. Tengok, dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Allah tak mewahkan dia harta, tapi Allah mewahkan dia ilmu. Tapi dia bagi-bagi. Cuba kita bayangkan kalau guru tu bakhil dengan ilmu dia. Macam mana kita nak beribadat? Nak ambil ilmu tang mana kita? Nak duduk pondok sendiri? Oh, minta maaf lah, kita nak berhenti nak duduk pondok mengaji. Mati hidup balik kita tak mau. Sebab tu Allah Maha Adil. Sebab tu Allah Ta'ala kata ta'awanu, tolong menolong. Kita tolong mudahkan urusan dunia tu guru kita, guru tolong memudahkan urusan akhirat kita. Macam tu lah. Bagus betul ni. Ni yang tu guru punya kita nak, yang kita punya kita nak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong. Aku tak ada ilmu, aku fakir ilmu. Ambil daripada guru, guru tolong. Daripada tak semayang, pandai semayang. Daripada tak kenal Tuhan, kenal Tuhan. Daripada tak reti ibadat, jadi pandai. Banyak dah tu, guru tolong. Dah Tok Guru, dia tak ada masa nak cari makan macam aku.
Padahal dia boleh je kalau nak berhenti daripada ngajar-ngajar tu, kerja macam aku kerja boleh, tapi dia ada tanggungjawab terhadap agama, nak membimbing umat, nak bantu umat, nak taburkan ilmu pada umat. Dengan sebab dia diberi kelebihan oleh Allah, mewah ilmu, dia bagi. Aku diberi kemewahan harta, macam mana pula cara? Aku fakir ilmu tapi mewah harta. Sepatutnya apa? Ada juga tanggungjawab. Kalau dah tok guru tu mudahkan urusan akhirat aku nak tolong tok guru tu memudahkan urusan dunia dia. Tapi namanya urusan dunia, tapi jadi akhirat tu, bukan jadi dunia tu, jadi akhirat. Sebab dia membantu urusan agama mudahkan urusan. Baru betul macam tu. Tapi tak semualah yang nampak, tak semua orang pilihan ni yang nampak. Hanya orang pilihan ni Allah bagi macam tu. Banyaknya bolak sendiri, makan sendiri. Tak bijak dalam nak mencari kesenangan akhirat. Tak pasal-pasal. Besok dah kena habas. Dah tertahan. Dah tertahan. Dan hisab. Tengok sahabat-sahabat yang kaya tu. Adakah dia makan sendiri? Dah. Tolong Rasulullah. Sampai 2-3 kali habis harta dia. Tolong Nabi SAW. Kan kata tolong sikit-sikit. Dia tolong Nabi sampai habis harta dia. Lepas tu dia cari harta lagi. Tolong lagi. Habis lagi. Cari lagi. Tolong lagi. Habis lagi. Sampai satu peringkat. Dia jadikan diri dia macam hamba. Ambil upah. Tolong Nabi lagi SAW. Punya hebat ni dia bang. Tak lawan, tak boleh lawan. Sebab tu Nabi kata orang yang paling dekat kurun dengan Nabi itulah orang yang terbaik sekali. Yang paling dekat. Tak boleh challenge itu. Hebat macam mana pun, kaya macam mana pun kita akhir zaman tak boleh challenge para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang diberi harta oleh Allah. Tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tak pernah dengar lagi sekarang ni. Orang tu habis getah dia bantu agama. Tak ada dengar lagi. Tak ada dengar lagi. Allah. Besok kita kena tanyalah tu. Kau buat apa kita banyak-banyak? Jawab apa? Perhiasan ya Allah. Kalau buat apa kita banyak, bantu agama ya Allah, mudahkan urusan agama. Barulah ada nampak keselamatan tu. Ni dah waktu makin banyak dalam hati kita nafsu, makin bakhil, makin sayang, makin banyak makin sayang. Makin sayang. Waktu sederhana dulu dia pemurah, tapi waktu dah kaya dia dah mulai jadi bakhil. Dulu waktu tak ada, dia suka bantu, tapi waktu dah diberi kemewahan dia dah mulai sayang. Jadi macam Alibaba. Kasim Baba. Alibaba bagus lah. Yang bakhil ni siapa? Kasim Kasim Baba. Kasim Baba. Apa nak buat pinjam gantang di tengah malam? Ana muskil. Ya aluya. Apa dia pinjam gantang malam-malam? Dia bukan ada harta, dia nak sukat apa? Tengok, bakhil. Dah lah kaya, bakhil pula, dengki lagi tu. Innalillah. Lah ambil kau, kena kerat. Lah kena kerat dengan parang gajah. Dia tahu nasib dia. Mana pergi kekayaan. Tu cerita tu iktibar kita tengok ketawa, sebenarnya kita ketawakan diri kita sendiri. Kasim Baba. Jangan main Piramli tu. Dia hebat, dia menyampaikan ilmu dalam bentuk cerita gitu. Sebab di belakangnya tu alim ulama tu. Ni Piramli almarhum Piramli tu belakang dia ulama. Dia banyak buat filem duk rujuk alim ulama.
Tak tu berkat cerita dia sampai sekarang. Banyak mesej-mesej yang disampaikan melalui tu. Habis. Jadi hati-hati, waspada dalam mencari harta. Sebab di antara kebinasaannya kita akan terhabas dan hisab dan cerca dan dimalukan pada meninggalkan adab. Tak beradab cari harta. Tak beradab makan. Makan 5 suap, ambil 5 pinggan. Lepas tu buang, sia-sia je. Yang 5 pinggan itu sia-sia je. Sebab dia makan 5 suap yang lain tu sia-sia. Macam itulah tadi. Cari banyak-banyak, yang gunanya sekian, yang lebihnya sia-sia gitu. Dia tak dapat ambil faedah pun daripada apa yang dikumpulkan. Dia kata nanti anak bini, belum tentu. Kalau anak bini kita jenis bersyukur, kalau anak bini kita jenis enjoy, silap-silap sebab harta benda tu besok dia bergaduh, putus saudara, putus adik-beradik. Banyak kes berlaku tu cerita Piramli tu, bila bapak nak mati, pergi hantar hospital je cepat. Jangan hantar hospital, nanti hantar hospital bapak sihat, dia duduk rumah, dia mampu cepat sikit, boleh bagi kita. Tu ada jenis anak yang macam tu. Kita ajar anak kita dengan kekayaan, tak bagi agama, tak mustahil dia jadi macam tu. Silap kita tengok, bagus anak aku tahajud malam, rupa dia tahajud, buat doa, solat hajat, suruh kita mati cepat rupa ni. Tu bagus anak aku ni, tak sangka lah rajin bangun malam sembahyang, rupa tiap-tiap malam munajat. Bila nak mampus dengan orang tua ni, betul banyak ni kalau mampu cepat, kaya muda tu. Tak mustahil lah kalau anak jahat macam tu, tak ada agama, cintakan dunia, dia tak peduli. Tu lah ada cerita lah Piramli, dia bagi tahu cerita lah. Abdul Wahab suruh pergi hospital, Abdul Wahab tak bagi, sebab kalau pergi hospital nanti bapak sihat, lambat mati kita tak dapat lagi. Biar duduk rumah lah, jangan paksa bapak masuk hospital. Halus dia permainan dia. Jangan paksa, kan bapak tak suka pergi hospital, kenapa nak paksa masuk hospital? Kalau ayah dia mati, berapa persen kan dapat tengkorak dia semua. Bukan main jahat lagi. Allah. Minta jauh lah ada anak-anak macam tu. Sebab tu bagi agama, bila anak-anak takut kepada Allah, insya-Allah. Yang macam tu anak tak takut Tuhan. Kalau anak ada agama, kenal Tuhan, takut, dia takkan jadi macam tu. Dia kaya ke, dia sederhana ke, dia miskin ke, dia akan jadi anak yang baik. Sebab tu agama ni tak boleh kita pinggirkan. Jangan. Agama itulah nak jaga. Kaya ke, selamat bila ada agama dalam diri. Miskin pun, dia akan selamat bila ada agama dalam diri dia. Tapi kalau tak ada agama, miskin pun celaka, kaya pun celaka bila tak ada agama. Miskin pun celaka, 2 kali celaka. 2 kali hina. Dah lah hina tak ada kata. Yang kedua, hina sebab banyak buat dosa maksiat dengan Allah. Dan cerca dan dimalukan. Malu sebab kita ambil tu tak beradab. Ambil lebih daripada qadar nak guna untuk ibadat. Mengambil bagi lebih-lebih yang halal. Itu tak cerita terlibat dengan benda haram pula tu. Itu tak cerita lagi yang terlibat dengan benda haram, dapatnya halal, dibelanjakan kepada jalan yang haram. Itu tak cerita lagi. Banyak orang yang kaya daripada perniagaan jadi sponsor majlis-majlis maksiat, penaja-penaja program maksiat, padahal cara mencari rezekinya halal. Banyak berlaku. Yang cari harta haram buat ibadat pun ada tak? Pun ramai tak? Cara cari rezeki haram, belanjakan kepada halal. Konon-kononnya nak cuci rezeki, nak cuci. Cuci apa? Kau nak cuci apa? Yang haram tetap haram, akan dihisap oleh Allah. Kau sedekahlah kat masjid. Duit haram itu tak jadi apa. Kau tak dapat apa pun, bahkan dosa tetap kau akan dapat. Jangan kau ingat bila dapat duit haram, kau pergi umrah, kau pergi taja orang. Ada yang jenis taja. Kawan mati-matilah ibadat, ada orang sponsor, kau pergi duit haram.
Tak apalah, tak tahu ni. Harap-harap Allah terima kan. Konon-konon orang nak cuci nak cuci kita. Konon-konon Allah tak ambil salah atas diri kita. Macam-macam pahaman ada. Maka bahawasanya dunia itu halalnya hisab dan haramnya azab. Halalnya nanti jadi hisab, dikira. Tak kisah yang dalam mari, luar mari, semua akan dikira. Bukan yang dalam mari, bukan dalam garahnya. Yang kita guna pun akan ditanya, yang tak guna pun tak tanya kan. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil. Semua akan ditanya. Allah Ta'ala akan tanya nikmat. Segala nikmat yang kita dapat, Allah akan tanya. Mana kau dapat? Cara macam mana kau cari? Mana kau belanjakan? Semua akan tanya. Kalau yang dimanfaatkan, tak apalah. Selamatlah dalam pertanyaan tu. Takut-takutnya tu yang tak dapat nak jawab tu sebab salah guna tu. Situ yang tak terjawabnya, bila tak terjawab adalah azab ni. Mana dapat? Mustahil halal. Belanja mana? Haram. Siap. Ada azab. Kalau cari halal, dibelanjakan halal, selamat. Kalau cari halal, belanja haram, tetap ada azab. Cari haram, dibelanjakan kepada halal pun 2 kali 5 akan ada azabnya juga. Maka bahawasanya dunia itu halalnya hisab dan haramnya azab, dan perhiasan dunia tu binasa. Segala perhiasan dunia ni binasa. Segah apa pun mahligai kita tu, semuanya binasa. Qarun ke? Cukuplah Qarun tu. Nak ambil contoh orang kaya, ambil Qarun lah. Tak ada orang boleh challenge Qarun tu. Pun binasa juga dia. Berapa banyak gudang emas dia? Emas dia sampai gudang. Tak main lah. Kalau setakat 2-3 kilo ni. Kalau setakat buka bonet tayang ada jokong emas 2-3 bonet kereta. Qarun buang-buang ni. Kita tengok dalam media tu, dia tunjuk dia punya jokong emas dia 2-3 bonet kereta. Jauh lekeh nak banding dengan Qarun. Qarun tu unta dok bawa dia punya anak kunci gudang dia, anak unta bawa anak kunci gudang simpan emas. Bukan bawa emas, bukan bawa perhiasan emas, bawa anak kunci gudang dia unta bawa. Bukan bawa jokong emas, bawa anak kunci. Pun celaka juga hidup ni. Pun binasa. Kita apalah sangat dengan kaya kita. Qarun buat apa? Qarun buat macam tu. Dikuih-kuih. Tak boleh geng Qarun kata. Pergi bergambus kau. Kau tak boleh geng dengan aku. Tak sampai martabat. Pun binasa juga. Nampak tak tu? Perhiasan. Tu contoh tu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh jadikan kisah-kisah dalam Quran tu sebagai aktif. Jadi bahawa kita nak kaya, nak hebat, nak gini, nak gitu. Tengok Qarun tu. Apa akhir? Adakah dia mendapat kesenangan? Tak. Akhirnya binasa. Dia azab, dilaknat oleh Allah. Berpada-pada lah maksudnya. Berpada-pada. Jangan sampai yang paling pastikan jangan sampai yang wajib-wajib kita tak dapat buat, dan jangan sampai terlibat dengan benda haram. Kalau nak kaya pun lah, kalau nak kaya pun nak juga jangan sampai terlibat dengan benda haram, dan jangan sampai meninggalkan kewajipan. Kalau macam tu insya-Allah lah adalah harapan. Tapi ada harapan pun lamalah nanti dihisab di padang mahsyar. Orang lain dah berseronok dalam syurga beratus tahun, kita tak habis lagi, kita soal jawab. Kemudian, dan inilah jumlah yang 10, dan satunya sudah memadai bagi orang yang memilik bagi dirinya. Jadi ada 10 kebinasaan berlebih-lebih mencari rezeki yang halal atas dunia. Ada 10 contoh dah dibagi. Cukup dengan orang yang ada mata hati, 1 contoh pun cukup dah. Tak payah 10. Cukup dengan 1 contoh dia dah boleh mendapat keinsafan, boleh ambil pelajaran, boleh ambil pengajaran lah. 1 daripada 10 tu cukup lah.
Kalau dibijak, dia cerdik, ambil satu pun cukup dah. Tak payah 10 contoh. Satu pun dah cukup menginsafkan dia dalam perbuatan dia berlebih-lebih dalam mencari harta yang halal. Jadi waspadalah, waspada. Kalau nak kaya, tiru sahabat. Tiru sahabat. Bantu agama sungguh-sungguh. Bantu tok guru kita. Mudahkan urusan dia. Mudah-mudahan besok kita ditolong di hari kiamat. Besok tok guru tu panggil, mari. Oh, bukan keseronok kita. Kita dah lah paki. Besok di hari kiamat kita paki miskin besok. Apa kedana kita ni besok di padang mahsyar, kita ni apa kedana besok? Apa kedana amal kebaikan, amal kebajikan. Waktu itulah besok kita mengharapkan orang-orang yang kaya raya di sisi Allah. Orang yang kaya raya di sisi Allah alim ulama lah. Orang yang kaya raya di sisi Allah besok di hari kiamat pada mahsyar, alim ulama lah, orang soleh. Atas dunia ni kita lah orang kaya, orang mewah ya. Alim ulama tu orang miskin, orang sederhana. Tukar besok, Allah Maha Adil. Di akhirat besok, alim ulama itulah orang kaya-kaya, jutawan, bilioner di sisi Allah. Yang kita yang mewah kaya dengan harta kekayaan pangkat tadi, orang fakir miskin, apa kedana di padang mahsyar. Dah tentulah. Kalau macam sekarang, orang susah harapkan pertolongan orang kaya, di situ padang mahsyar gitulah. Kita yang susah fakir miskin sangat-sangat mengharapkan pertolongan orang yang kaya-kaya di sisi Allah, yakni yang kaya raya dengan amal ibadah. Sebab mereka ni ada keistimewaan yang Allah bagi, boleh memberi pertolongan, memberi syafaat. Siapa yang dia nak selamatkan, dia boleh selamatkan. Allah Ta'ala akan bagi kebebasan pada alim ulama. Maknanya wahai pulan-pulan, dia orang soleh, dia alim ulama, bantulah, selamatkanlah siapa yang kau nak pada hari ini. Dah tentulah dia akan cari siapa? Orang yang baik, orang yang hampir dengan dia, orang yang dekat dengan dia, dengan orang yang banyak tolong dia di dunia dulu. Betul lah. Dia kaya, bukan seorang ulama dibantu dia tolong, ramai alim ulama dia tolong. Dah harta dia banyak, yang tu ditolong. Oh, biasa padang mahsyar, ni bilioner ni, yang tu panggil nak tolong. Oh, beruntung lah dia. Yang kita takut seorang pun tak sudi nak pandang muka kita besok. Macam mana kita buat pada mereka atas dunia? Macam mana kita buat pada mereka atas dunia dulu? Kita tak pandang, kita tak peduli tentang kesusahan dia. Begitu pula, dia tak peduli. Dan tentulah dia akan utamakan orang yang banyak tolong dia. Sama macam kita. Atas dunia, kita tak pedulikan orang macam tu, tak ada kepentingan dalam hidup kita. Di hari kiamat insya Allah balas lah. Kan setiap perbuatan tu ada balasan. Yang buat baik dia balas baik, yang buat tak baik dia balas tak baik. Takkanlah alim ulama tu nak lupakan kita. Kan dia orang soleh. Kan dia orang soleh. Orang soleh ni orang yang amanah, yang hatinya baik. Dia takkan melupakan jasa-jasa orang yang bantu dia. Itulah. Kemudian mereka tak sanggup atas dunia ni, alim ulama nak, dia tak sanggup tengok kita ni fakir dalam ibadat. Dia tak sanggup tengok. Dia kesian kita. Dia kesian tengok kita. Walaupun contohnya kita di dunia ni kita kaya, mewah dengan harta benda, tapi mereka tu orang soleh tu, guru tu, dia kesian tengok kita. Sebab apa? Dia nampak kita ni fakir ibadat, fakir ilmu. Maka dia tolong, maka dia bantu. Maka lazim atasmu, hei orang yang bersungguh-sungguh dengan memeliharakan, wahai hamba-hamba Allah yang nak selamat balik, yang sedang mencari bekalan akhirat, sedang cari bekalan mati, yang sedang berjalan kepada Allah dengan ibadat zahir batin. Lazimkan atasmu, makna tak dapat tidak, maksudnya lazimkan atasmu, pastikan atasmu, hei orang yang bersungguh-sungguh dengan memeliharakan dan menghinggakan kuasanya, makna sehabis-habis bersungguh
supaya jangan jatuh di dalam haram dan syubhat. Jangan main-main maksudnya. Janganlah. Lazimkan, pastikan, bersungguh-sungguh jangan terlibat dengan benda haram dan syubhat. Sebab kalau berlebih-lebih dalam halal ni kadang-kadang dia boleh terjatuh dalam syubhat. Nanti dah biasa dengan syubhat, jatuh dalam haram pula dah. Bila dah biasa dengan syubhat, tak mustahil satu masa dia akan jatuh dalam haram. Kan Nabi pesan jangan main-main yang berkeliling di tempat yang bahaya. Nanti tergelincir. Jangan main kat tepi-tepi tebing lah. Kalau kita ni jangan main kat tepi-tepi tu. Memanglah tak jatuh lagi. Memang tak jatuh lagi. Tapi jangan main-main situ. Jauhkan diri daripada situ. Lagi selamat daripada duduk kat situ. Sebab apa? Tak mustahil nanti kau akan terjatuh. Jadi jangan berjinak-jinak. Maka lazimlah atasmu seksa pada akhirat. Bila dah begitulah, andai kata asbab mencari keduniaan tadi kau terlibat dengan benda syubhat, benda haram, lazimlah atasmu seksa pada hari kiamat. Makna mesti akan mendapat azab nanti di hari kiamat. Itu janji Allah Ta'ala. Walaupun pada akal kita mengatakan harus, kalau Allah nak mengampunkan dia, harus Allah Ta'ala nak mengazab, harus Allah Ta'ala nak memaafkan dia, harus bagi Allah. Tapi tilik janji Allah, tilik janji, bila buat kesilapan, ada dia punya azab, siksaan dia. Kemudian maka hendaklah engkau wahai hamba Allah yang beribadat menyimpankan daripada yang halal itu barang yang ada menolong atas ibadat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang beribadat, wahai orang yang nak bersungguh-sungguh mencari bekalan akhirat, simpankan, menyimpan, kalau kau pastikan daripada rezeki-rezeki halal yang kamu dapat itu adalah makna sesuatu yang menolong atas ibadat kamu, bukan yang menyukarkan kamu untuk beribadat. Bukan yang menyukarkan kamu. Yang halal tu bukan, jangan cari rezeki yang halal yang menjadi sebab kau semakin sukar untuk dekat dengan Allah. Tapi kalau yang halal itu menjadi sebab kau semakin mudah dekat dengan Allah, ambillah benda itu. Ambillah dunia yang halal tadi. Kenapa? Kerana dia menjadi sebab kita mudah dekat dengan Allah. Itu tak apa. Dunia yang jenis macam tu tak apa. Jadi dunia ni bukan semua kena buang. Yang tolong kita dekat, yang bawa kita dekat kepada Allah, tu ambil. Perniagaan-perniagaan yang menjadi asbab kita dekat dengan Allah, ambil. Jaga baik-baik sebab dia menolong ibadah. Tapi kalau perniagaan-perniagaan yang melekakan, melupakan, melalaikan, itu jangan. Itu jangan. Walaupun halal, jangan. Sebab dia bukan menolong kita dekat kepada Allah, tapi dia jadi sebab kita semakin lupa kepada Allah. Itu jangan. Itu menempah namanya. Itu tempah namanya, itu menempah. Jadi pastikan yang halal-halal itu barang yang ada menolong atas ibadat bagi Allah Ta'ala, supaya jangan jatuh di dalam kejahatan. Supaya kau tak jatuh di dalam kejahatan nanti. Kalau yang halal-halal tadi menjadi sebab kau semakin jauh dengan Allah, dah tentulah kau akan jatuh dalam kejahatan. Sebab tu kalau nak tambah harta kekayaan, tengok dulu. Kalau yang ada ni dalam tangan kita ni, yang sedang ada dalam tangan kita ni, tidak menjadi sebab kita melupakan tanggungjawab terhadap Allah, tak apalah, nak tambah lagi, nak tambah bisnes lagi, boleh tak? Nak tambah kerja lagi, boleh tak? Boleh. Tapi kalau yang satu ni pun jadi sebab kita dah tak ada masa nak buat yang wajib, lepas tu nak tambah lagi, ini memang namanya menempah. Ini namanya menempah kecelakaan. Kalau yang satu ni pun membuatkan
kita dah tak ada masa nak semayang, tak boleh nak semayang berjamaah, tak boleh nak mengaji, takkan 2-3 tempat bisnes pula lagi mudah dengan kita. Dia fikir logik macam tu. Kita ada satu stall bukan kilang. Ada satu stall ni pun kita dah tak boleh semayang dah. Ada satu stall ni pun tak ada masa nak belajar fardu ain dah. Nak tambah lagi 2, 3, 4 stall. Nak buka kedai pula. Lagi lah jawab. Pada adatnya mustahil. Pada adatnya mustahil. Adatnya mustahil. Itu cara nak cari rezeki. Cara nak cari rezeki macam tu. Tengok dulu. Tengok dulu. Bukan kata tambah-tambah bisnes tu haram. Tengoklah dulu. Kalau yang satu ni tak menjadi sebab kita lupa tanggungjawab, bagus. Kalau tambah satu lagi pun, tambah lagi, bisnes lagi, masih boleh lagi ibadat. Silakanlah. Tambah mudah lagi ibadat, silakanlah. Tapi kalau tambah tu makin tak ada masa, makin tak teringat ke Tuhan, ini bahaya. Walaupun halal. Walaupun halal. Sebab apa tu? Supaya jangan jatuh di dalam kejahatan. Apa tak jahatnya? Cari rezeki Tuhan, tapi Tuhan suruh tak buat. Jahatlah tu. Yang kata baik pula. Melanggar perintah Allah tu jahat, bukan baik. Allah suruh kita tak buat, jahatlah tu. Allah larang kita langgar, jahatlah tu. Tu bukan baik. Baik ni makna Allah suruh dia buat, Allah larang dia taat. Tu baik. Ni Allah suruh kita tak buat, Allah larang kita langgar. Baik apa itu? Itu kan baik, itu jahat namanya. Itu jahat perangai. Jahat perangai dengan Allah. Perangai kita. Jahat perangai dengan Allah. Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat. Jahatlah tu. Itu bukan baik. Allah suruh cari rezeki supaya kau mudah taat, mudah semayang, mudah mengaji. Habis kau cari rezeki, kau lupakan Tuhan tak dah. Kau lupa Tuhan yang bagi kau rezeki tu. Kau lupa kepada Tuhan yang bagi kau harta tu. Kau lupa kepada Tuhan yang bagi kau kerja tu. Kau lupa kepada Tuhan yang bagi kau perniagaan tu. Lupa kepada Tuhan yang naikkan pangkat darjat kau tu. Padahal yang menaikkan pangkat tu Tuhan, yang memberi rezeki tu Tuhan, yang memberi perniagaan tu Tuhan, yang menggerakkan hati-hati orang datang ke gerai kita, kedai kita tu Tuhan. Tapi bila Tuhan suruh semayang, kita palingkan muka. Tuhan suruh ngaji, kita palingkan muka. Nampak tak? Jahat tak perangai? Jahatlah perangai kita. Bukan perangai orang lain, jahat perangai kita. Jadi tak payahlah kita nak rasa kita ni hamba yang baik. Kita ni hamba yang jahat, yang khianat. Kita ni banyak buat jenayah dengan Allah. Kita banyak buat jenayah dengan Allah. Kita memang tak terlibat dengan jenayah dunia, tapi kita terlibat dengan jenayah akhirat. Jenayah akhirat. Dan tinggal ia terhabas dan hisab, yakni di dalam akhirat. Wallahu waliyyut taufiq. Bermula Allah Ta'ala lah waliyyut taufiq, pemerintah, makna pemberi pertolongan. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah dalam mencari rezeki yang halal, supaya kita tak terlibat di dalam golongan-golongan yang disebutkan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang barokah. Kalau kaya yang barokah. Allahumma amin. Kaya tapi bantu agama, tu terbaik. Macam sahabat lah dia, itu nama barokah kekayaan dia. Ni kaya makan sendiri, itu tak barokah. Tu bukan barokah, tu bakhil. Barokah bukan barokah, bakhil namanya. Maka jika engkau kata nyatakan olehmu bagi kami pertama-tama hukum haram dan syubhah dan had keduanya, maka kataku
Demi umurku senyata telah dipenuhkan perkataan di dalam kitab Asrarul Mu'amaluddin, Mu'amalatuddin, pada kitab Ihya Ulumuddin, tetapi kami sebutkan di sini dalam kitab Minhajul Abidin beberapa kalimah yang tunggal, yang sedikit, sekira-kira sampai faham orang yang dhaif, supaya boleh faham kita ni, yang budak-budak ni, yang budak-budak dalam ibadat ni, supaya kita boleh faham apa yang nak disampaikan tu. Yang mubtadi', yang baru-baru nak beribadat, tak payah perasan lah kita ni dah lama ibadat. Kita ni baru nak ibadat baru. Kita ni baru nak ibadat, walaupun umur kita banyak, walaupun umur kita dah banyak, tapi nisbah kepada ibadat kita ni baru, budak-budak ni. Baru nak belajar sembahyang, baru nak kenal Tuhan, baru nak kenal halal haram, baru lagi. Tak payahlah nak perasan kita ni orang dah dewasa, dah tua dalam ibadat dah. Yang tua dalam ibadat tu, ulama-ulama tu, orang tua dalam ibadat ni, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, tu orang tua dalam ibadat. Kita ni budak-budak, baru nak belajar. Baru nak belajar, cakap pun tak pandai kita. Sungguh percaya tak kalau saya cakap kita tak pandai cakap ni? Sebab apa? Kita banyak cakap benda haram. Itu tanda kita tak pandai bercakap. Kita tak pandai bercakap. Petah sekali pun sebenarnya kita tak pandai bercakap. Banyak perkataan haram keluar daripada mulut kita. Kita tak pandai cakap lagi. Kena belajar bercakap. Kena belajar bercakap. Nada bercakap pun tak pandai. Tinggi-tinggi suara pada tempat yang tak sepatutnya, dengan orang yang tak sepatutnya. Tak pandai kita. Cakap pun tak pandai. Yang ada semayang, yang cakap pun tak pandai. Allah. Ngaji tasawuf macam ni lah. Dia tak ada nak puji-puji. Jangan harap lah nak ngaji tasawuf ni nak puji-puji diri. Ilmu tasawuf bukan ilmu nak ngajar kita puji diri, tak. Ilmu yang nak ajar, hinakan diri. Sebab memang tu hakikat diri kita. Cuma orang yang tak boleh terima hakikat dia tak boleh belajar ilmu, sebab dia tak boleh terima hakikat yang dia hina, yang kita ni hina, yang kita ni keji, yang kita ni banyak dosa, yang kita ni jahat, yang kita ni buat maksiat, yang kita ni banyak buat jinayat. Orang yang ego, orang takabur, dia tak boleh belajar tasawuf. Sebab dia tak boleh terima hakikat. Dia tak boleh terima hakikat dia tu hina, dia tak boleh terima. Dia tetap rasa dia baik, tetap rasa mulia, padahal perbuatan dia, akhlak dia banyak melanggar perintah Allah. Tetap dia kata dia baik, padahal banyak buat benda haram. Tetap dia kata dia baik, padahal banyak yang Allah suruh dia tak buat. Tetap dia kata baik, padahal hati kotor, hati banyak dosa, dengki, dendam, sangka jahat, mulut jahat, lidah jahat. Tetap rasa baik. Tu orang ego, orang takabur. Orang takabur, Allah akan haramkan dia daripada mendapat benda yang sebenar. Kalau selagi tak buang sombong dalam hati kita, takabur, berasa baik itu, kita tak akan dapat benda yang sebenar. Duduklah dengan benda tak sebenar selama-lamanya sampai mati. Dah sebut benda sebenar tak boleh terima, takabur, kita berasa mulia, tapi kita banyak buat dosa maksiat, tapi masih lagi berasa mulia. Mana kita nak dapat benda sebenar? Duduklah dalam dosa maksiat. Orang muqtadi macam kita ni, orang muqtadi, orang baru-baru nak belajar, kita ni semua ni baru nak belajar macam mana cara nak ibadat, padahal hidup dah lama, nak mati dah kita. Padahal Allah hidupkan kita untuk ibadat, dah nak mati baru nak belajar ibadat kita. 10 tahun kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia 10 tahun. Dah nak mati dah, lubang kubur kita dah kena gali dah, kain kapan kita dah kena tenun dah, baru nak belajar ibadat. Tapi tak apalah, muju Allah bagi kesedaran. Kalau tak sedar langsung, kalau Allah tak kejutkan kita langsung,
daripada kelenaan, daripada tidur yang lena di ulit mimpi yang indah dengan nikmat dunia, lagilah bala besar. Seronok mimpi indah, tiba-tiba dalam api neraka. Tidur mana sedar. Tidur dalam tidur kita mimpi jadi sultan. Dalam tidur tu kita mimpi jadi sultan, duduk dalam istana emas. Pelayan-pelayan, dayang-dayang, makan minum disuap, semua siap. Tiba-tiba rasa perih panas, rupa dalam api dah. Tak sedar, rumah terbakar. Lena tidur ni, rumah terbakar. Tadi mimpi dalam istana ni, pahal panas budak ni. Rupa rumah terbakar, tak sedar. Itulah ibarat ni. Macam kita ni lah, seronok dengan dunia kita, seronok. Kalau Allah tak kejutkan kita, sedar-sedar azab yang kita dapat. Muju Allah kejutkan kita sebelum kita mati. Muju Allah kejutkan kita daripada lena di kulit mimpi dunia tadi tu. Allah celikkan kita. Allah bagi juga kesempatan akhir-akhir. Maka janganlah dipersia-siakan, gunakanlah bila Allah dah kejut tu. Dah terjaga tu, dah tersentak tu. Cepat-cepatlah. Jagalah baik-baik umur yang tinggal. Tak tahu berapa hari lagi kita ada masa. Mengajilah sungguh-sungguh, usahalah amalkan ilmu, bersihkan hati sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tak sia-sia Allah kejutkan kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tak nak ni, bila Allah dah kejut, sambung tidur balik. Allah dah kejut kan, sambung tidur balik. Dah kejut kan, sambung tidur balik. Nak sambung lagi mimpi indah dia tadi tu. Padahal dah kena kejut. Dia kata sibuk dia kejut-kejut. Aku mimpi syok ni, sambung balik. Ulama dah panggil, guru dah panggil, kawan-kawan dah panggil, kawan-kawan dah ajak asbab ni. Tak mau. Nak sambung lagi. Padahal Allah dah kejutkan. Bangun, nak mati dah. Bangun, nak mati dah. Dekat dengan azab dah tu. Jangan lena. Tak peduli, sambung balik kita. Betul-betul lah kita. Betul sangat-sangat Allah kejut kita. Allah tak biarkan kita tidur nyenyak dengan dunia. Bila Allah kejut kita, baru nampak semayang tak betul lagi, akidah tak tahu ke mana hala lagi, semayang tak betul lagi, hati kotor tak bersih lagi. Sedangkan kita dah dekat dengan hari peperiksaan. Dah dekat dengan hari peperiksaan. Betul lah ya Allah, Alhamdulillah. Betul lah, sangat-sangat terima kasih ya Allah pilih kita. Nak bayar tak boleh nak bayar. Cuma bayar dengan apa? Syukur kepada Allah. Gunakan kesempatan, jangan sia-siakan. Ngaji sungguh-sungguh, pedulikan dosa orang, pedulikan dosa orang, pedulikan orang yang jahat-jahat. Doakan yang baik-baik, supaya kita semua mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Jangan hasad, jangan dengki, jangan dendam. Jangan, itu semua benda-benda yang menjadikan kita tak selamat besok di hari kiamat. Cuci hati kita, jangan dengki, jangan dendam, jangan iri hati. Kena ingat orang lain dia tak buat baik itu sebab dia tidak mendapat taufik daripada Allah. Kita ni kenapa Allah Ta'ala hadapkan kita temukan dengan orang-orang yang macam tu? Sebab Allah nak suruh kita ni jadi orang yang lebih baik, bukan suruh tiru orang tu. Bukan makna bila jumpa dengan orang berdengki kita balas dengan dengki, yang itu 2 kali 5. Gunakan kesempatan, masa dah tak banyak dah. Banyak yang Allah Ta'ala ambil nyawa dia dalam keadaan seronok tidur tadi. Banyak, berjuta, berbilion yang mati dalam keadaan seronok tidur,
dan diulit oleh mimpi dunia tadi. Mati dalam keadaan seronok dengan dunia tadi. Ada yang hina, sedang cari, tak dapat lagi dunia, mati. Belum dapat lagi kemewahan, belum dapat lagi kemegahan, tengah cari, mati. Ada yang dah dapat memiliki kekayaan, mati. Ada yang sedang cari, sedang usaha, tonggang terbalik, sedang cari usaha nak kaya, nak mewah, mati dalam keadaan begitu. Allahu Akbar. Menyesal balik akhirat dalam keadaan tak ada bekal satu pun yang Allah terima. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa, dengan berkat doa tutup guru, dengan berkat doa pengarang-pengarang kitab yang kita ngaji, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita yang tinggal ni semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya yang tinggal, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan daripada terus, mudah-mudahan Allah kejutkan kita daripada mimpi yang seronok tu. Supaya kita sedar di mana dah kita berada. Kita dah dekat lubang kubur, dah ada sebelah dah, kita nak kena tolak, nak tunggu kena tolak kita ni. Kita dah ada tepi lubang kubur dah ni, kita dah ada tepi lubang kubur dah, nak tunggu kena tolak ni. Dah tak banyak, dah mana dekat sangat dah kita. Tak payah buanglah hasad dengki, tak ada untung dengan kita, lagi meresahkan hidup kita, lagi tak tenteram hidup kita, berdengki, berdendam bila teringat sakit hati. Sebab tu Allah kata jangan, sebab benda tu bagi mudarat kat kita. Kita kata puas hati, sebenarnya tak, bukan puas hati, menyusahkan hati. Bukan puas hati kita berdengki dengan orang, bukan puas hati sebenarnya. Kita silap. Bila kita berdengki dengan orang, berdendam dengan orang, bukan puas hati dah, susah hati kita. Susah hati sampai tak boleh ingat Tuhan. Berdengki, berdendam, menyembah, susah hati. Teringat orang tu sakit hati, teringat orang tu sakit hati, teringat orang tu. Itu bukan puas hati, itu susah hati. Menyusahkan hati kita dengan benda-benda yang tak sepatut disusahkan hati. Kita ni boleh susah hati. Susahkan hati kita tentang bekalan mati. Susah hati semayang tak baik lagi, susah hati semayang tak khusyuk lagi, susah hati amal tak ikhlas lagi, susah hati mengaji banyak tak beramal lagi. Itu yang sepatut kita susah hati, bukan susah hati orang dengki dengan kita. Orang takkan boleh buat mudarat dengan kita, makhluk tak boleh buat mudarat dengan kita. Dia nak dengki, dia nak khianat, dia nak umpat, dia nak jadi batu api, dia tak boleh bagi mudarat. Pedulikan, tinggalkan, abaikan. Jangan susahkan hati kita dengan benda-benda yang macam tu. Susahkan hati kita, baik bila nak bersih hati aku ni, bila nak baik hati aku ni, bila nak jadi baik, bila nak jadi pemaaf, bila nak jadi pemaaf macam orang-orang tu, bila nak jadi orang yang kasih akhirat macam orang-orang tu. Itu yang kita kena risaukan. Umur dah makin banyak, petanda-petanda malaikat maut nak dekat banyak dah pada aku ni. Tapi hati aku ni masih lagi begini. Susah hati. Tu kalau susah hati itu manfaat. Kalau susah hati tentang benda-benda macam tu, manfaat. Itu manfaat besar. Dia akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Dia akan jadi makin dekat dengan Allah. Dia risau macam mana kalau aku nak menghadap Tuhan dalam keadaan hati aku kotor macam ni. Azab siksaan yang pedih, yang tak tahan, nanti aku tunggu aku. Macam tu kena fikir. Kena cela diri kita, kena cela nafsu kita, cela diri sendiri. Kau ni bila? Kau nak berdengki sampai bila? Kau nak berdendam sampai bila? Kau mati? Adakah kau nak bawa benda-benda ni mati? Adakah kau nak buat benda-benda ni menghadap Tuhan? Apa yang kau dapat nanti? Yang kau berdengki, berdendam ni, mengumpat ni, jadi batu api ni, apa yang kau dapat? Besok dalam kubur apa yang kau dapat dengan perbuatan kau yang macam ni? Cakap dengan diri sendiri. Cakap dengan nafsu kita sendiri. Orang ajak mengaji, tak nak mengaji, apa kau nak jadi? Makan minum Allah bagi, makan minum Allah tanggung, anak bini Allah tanggung, Allah jaga.
pelihara. Allah suruh sembahyang kau tak peduli, Allah suruh ngaji kau tak peduli. Sampai bila kau nak macam ni nikmat Tuhan kau latah hari-hari. Kau jenis hamba apa kau ni? Jenis hamba apa kau ni? Tu cara nak cela diri. Bodohnya kau, jahatnya kau. Bukan cela orang, cela diri sendiri. Memang kita ni disuruh macam tu. Tapi tak ramai yang sanggup, sebab nafsu kita suka memuji-muji diri. Nafsu kita suka memuji-muji diri. Aku baik, aku bagus, aku gini, aku gitu. Yang jahat sianu, yang jahat sianu. Itu nafsu kita. Jadi nak kena cela. Jangan memuji dah, sebaliknya kena cela diri sendiri, kena puji orang lain. Dia tu baik, dia tu bagus, dia tu gini. Macam tu. Di antara sifat orang soleh, dia suka memuji orang lain dan mencela diri sendiri. Itu orang soleh. Itu akhlak hati orang soleh. Sentiasa orang lain dipandang baik, tapi dia tak pernah pandang baik pada diri dia sendiri. Dia cari sifat tu ada tak dalam diri kita. Tu sifat-sifat orang soleh, hati-hati orang solehnya tu. Kalau dia nampak orang tu buat kejahatan sekalipun, dia akan usaha cari kebaikan orang tu. Dia tak nak pandang kejahatan orang tu. Dia tak nak pandang. Dia abaikan kejahatan orang tu. Dia akan usaha cari. Mesti ada yang baik pada dia. Walaupun walaupun dia dedah aurat contohnya. Tapi, hormat dengan mak ayah dia. Aku ni kopiah dah, bertudung dah, tinggi suara dengan mak ayah. Itu cara nak jaga diri, cara nak jaga hati. Bukan maksud kita redha dengan maksiat dia, bukan maksud redha dengan maksiat dedah aurat, begitu minum arak dan sebagainya, bukan. Nak selamatkan hati kita ni yang suka mana? Mencari dosa-dosa orang. Kita tak ada lagi hati yang macam tu. Tu yang kena risau. Bila nak dapat hati yang macam tu bila nampak orang buat dosa maksiat, cuba cari kebaikan dia. Mana kebaikan? Mesti ada kebaikan dia. Anjing babi pun ada kebaikan dia. Anjing babi tu bagi makan anak dia, kebaikan. Dia ada kasih sayang pada anak-anak dia, itu kebaikan lah. Memanglah dia tu najis, tapi najis anjing babi itu boleh dicuci dengan 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Tapi dosa hati kita ni berasa baik, berasa pandai, berasa alim, berasa soleh, orang lain jahat, kita baik. Dosa ni tak boleh bersih dengan kita minum air tanah, bilas dengan air suci dah. Tak suci. Dia hanya boleh bersih dengan taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Maknanya nak tilik najis anjing babi dengan najis hati, lebih berat lagi najis hati kita. Nak tilik najis anjing babi dengan najis hati kita, lagi berat lagi najis hati kita. Sebab dia tak padan, tak lut. Simbahlah kalau 7 air tanah pun kita telan, 7 gelas air tanah kita telan, tak bersih dosa hati kita. Kemudian katanya musannif, tu ilmu tasawuf dia nak ajar kita supaya ada hati yang macam tu. Jangan pernah memuji-muji diri, sebab muji-muji diri ini akan membinasakan kita, merosakkan kita. Memberi manfaat dia orang yang mubtadi dalam ibadat dan menolong akan orang yang menuntut akan dia. Kata setengah ulama yang muhakkikin rahimahullah ta'ala, tiap-tiap barang yang engkau yakinkan keadaannya milik bagi orang lain, ditegahkan engkau daripada barang yang kau yakin benda itu milik orang,
syarak tegah engkau daripada makna pada syarak, makna kau jangan ambil benda tu. Keadaannya milik bagi orang lain. Bila kau yakin benda tu hak orang, ditegahkan engkau daripadanya, daripada hak orang tadi, pada syarak. Mana Allah melarang. Bila kau yakin ni orang punya, yakin ni orang punya, mana dilaranglah kau nak ambil kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin, maka iaitu haram semata-mata. Haram lah bila kita dah tahu benda tu orang punya, kita ambil tanpa izin dia, haram lah. Ada pun apabila tiada bagimu yakin dengan yang demikian itu, tak yakin, kau tak yakin ni orang punya ke siapa punya ni siapa punya ni, yang pasti bukan kita punya lah, tapi tak tahu siapa punya ni. Dan tetapi ghalib atas sangkamu bahawasanya demikian itu, tapi berat sangkaan kau benda ni milik orang tu. Tapi tak yakin yang tadi tu, yakin memang si Anu punya, memang yakin ni si Anu punya, kita kenal barang ni, ini si Anu punya ni. Tu haram kita ambil, haram kita rampas. Dan satu hal lagi, kita tak yakin betul ke dia punya ni, betul ke dia punya, tapi berat sangka, rasa macam dia punya. Itu namanya zon. Berat sangka dia punya. Tadi yakin dia punya, ini berat zon, berat hati macam dia punya ni. Itu namanya syubhah. Itu namanya syubhah. Bila syubhah, mana jangan jangan ambil lah buat syubhah. Habis. Dan kata setengah ulama bersambung akan datang dalam buku sebelah. Sama macam kita itu sama. Kita cari buku juga 173. 173. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semua manfaat dan berkat ilmu yang Allah bagi kita malam ni. Mudah-mudahan masuk dalam hati kita, menyinari, menerangi, terpancar-pancar cahayanya di dalam hati kita, mudah-mudahan sampai kita mati. Janganlah cahaya-cahaya itu hilang, hilang daripada dalam hati kita. Suluhan-suluhan Allah tu kalau hilang, gelaplah hati kita daripada petunjuk Allah. Gelaplah hati kita daripada petunjuk Allah. Bila dah gelap hati kita daripada petunjuk Allah, gelaplah mata hati kita, tak nampaklah perjalanan akhirat yang sebenar-benarnya. Maka tersesatlah kita nanti. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat ibu bapa kita, dengan berkat alim ulama, dengan berkat orang soleh, dengan berkat Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan berkat Tuan Guru Syekh Daud bin Abdullah Fattani yang menterjemahkan kitab ni, sehingga kita boleh belajar, boleh mengaji. Kalau bahasa Arab taknya ngaji kita, susah payah Tuan Guru Syekh Daud ni duk terjemahkan kepada bahasa Melayu supaya kita boleh mengaji, boleh ambil manfaat. Allah sajalah yang membalas kebaikan, kebajikan, kemurahan hati-hati ulama itu yang mengenangkan nasib kita umat akhir zaman, supaya maknanya kita tidak terhalang daripada mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sajalah yang membalas mereka kebaikan mereka dengan syurga Firdaus, dan mudah-mudahan kita juga turut dimasukkan oleh Allah, direzekikan oleh Allah masuk ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, anak-anak kita, keturunan kita hingga kiamat, anak-anak soleh solehah yang berjaya dunia akhirat, dijaga oleh Allah kita semua, zahir dan batin kita dijaga oleh Allah, senantiasa diingatkan oleh Allah bila kita lalai, bila kita lupa. Dan Allah datangkan orang-orang yang baik menegur kita, menasihati kita, dan jadikan hati kita hati yang senantiasa berlapang dada menerima teguran dan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita yang keras, bersihkan hati kita yang kotor, lembutkan hati kita yang keras, terangkan hati kita yang gelap,
ya, dengan curahan-curahan ilmu. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan, keselamatan, kejayaan, kemenangan kepada umat Islam di Palestin dan di sekalian tempat di atas dunia ni, yang mana orang-orang Islam dianiai, dizalimi oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan dibantu, ditolong, dilindungi oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya orang kafir harbi yang bersifat zalim terhadap umat Islam secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al qudri wa sabadhakara. Allahumma ighfir lana قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin. Moh. Apa ada kat bawah? Kambing. Kambing tak habis-habis kambing. Muka macam kambing lah. InsyaAllah puasa nanti kita on ni, insyaAllah. Macam biasa lah, insyaAllah azamnya gitulah. Sini puasa ada kelas. Sini puasa ada kelas. Alhamdulillah lah. Ada? Puasa ada cuti. Tapi tak semua tempat lah cuti. Tapi Abang Man nak cuti boleh. Jazakumullah. Jazakumullah bima'ati. Alhamdulillah. Moh apa ni jamuan ni? Saya tak berapa nampak lah. Boleh nak tengok kena kecil mata sebab saya punya teropong tertinggal. Saya punya teropong tertinggal lah sahabat. Mata saya kena kecil macam tu baru nampak. InsyaAllah. Sekejap saya cuba besarkan. Boleh besarkan sikit. Bulan puasa sini ada kelas. Alhamdulillah lah. Dah berapa tahun bang? 2, 3, 4 tahun lah 2, 3, 4 tahun memang ada kelas puasa kan. Alhamdulillah ada. Sini satu Bidara Palma pun rasanya ada kelas. Bidara Palma pun ada kelas bulan Ramadan lepas tarawih. Lepas tarawih ada kelas. Tapi banyak tempat yang tak maulah, banyak tempat yang nak berehat. Tapi diorang ni nak ngaji juga bulan Ramadan pun. Tapi kelas siang ada macam biasa. Kelas siang ada macam biasa. Baik. Selamat berehat. Subhanallah. Jazakumullah bima'adillah. Rumah ngaji Melaka tak pasti. Belada kita ni Garnako. Salah saya sebut, saya tak pandai saya sebut. InsyaAllah. Baik, selamat berehat. Ahlan. Boleh berehat lewat dah ni. Selamat rehat, selamat tidur, selamat makan. Selamat beradu, selamat teropong. Abang punya cermin mata power berapa bang? Masya-Allah. InsyaAllah.
Kopi wo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma barik. Bismillah wa ala barakatillah. Ya Karim, dia Maidah. Masya-Allah. Ya Karim. Terima kasih sahabat semua yang sudi join kelas sembang-sembang. Semuanya tak terkecuali seorang pun, semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadah. Besok ada kelas duha, besok insya-Allah pukul 9:30 pagi. Rumah Ngaji Melaka Bukit Beruang. Jep. Masya-Allah malam tu. Obai kan nangko. Tadi duduk jamu makan roti canai. Nasi lemak ni roti canai. Jazakumullahu khairan jazak. Ya Allah. Jazakallahu khairan jazak. Besok tak ada ustaz kelas mak. Oh besok tak ada ustaz kelas. Kenapa? Oh besok tak ada kelas. Sorry. Minta maaf, besok minggu kelima. Saya lupa. Sorry. Astagfirullahaladzim. Saya ingatkan. Oh besok pagi minggu kelima besok tak ada. Biasanya Rabu kelas mana? Petronas tak tahu besok tengah hari. Mancing kau. Kelas mancing. Ribut Bamai nak mancing apa ribut ni? Angin kau kuat sekarang Angin kuat sekarang. Sahabat, terima kasih. Nasib baiklah ada yang mengingatkan. Tak, besok saya datang seseorang kat situ tak ada orang. Hari tu saya cakap minggu kelima pun nak on class, tapi dah ada pihak-pihak yang kata minggu kelima bagi Chan berehat. Masya-Allah, brother, banyaklah roti canai ni Capati berapa ratus keping nak bagi makan. Subhanallah. 500 keping roti canai dia belanja. Datang sini. Masya-Allah. Besok pagi berehatlah. Kalian boleh ikut kelas untuk guru yang lain-lain. Yang betul-betul untuk guru. Makan apa malam ni? Dia orang ni dah biasa lepas kelas dia orang tanya makan Malam ni meon. Malam ni makan meon. Meon dengan ni apa ni yang tak sudah-sudah ni? Capati. Subhanallah. Semoga dimurahkan rezeki yang berkah. Dimurahkan rezeki yang halal lagi berkah, jadi asbab mudah untuk dekat dengan Allah. Doa untuk kalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keluasan rezeki untuk kalian semuanya, rezeki yang barakah yang menjadi asbab semakin mudah kalian dan ahli keluarga kalian untuk ibadat. Amin ya rabbal alamin. Banyaknya ni. Banyak ni. Malam ni makan ni sahabat. Makan ni. Makan. Mana makan ni? Tak ada. Nasi lemak hari ni ada semalam. Ini itulah Abang Jasri. Mulia sungguhlah. Pemurah sungguhlah. Allah je lah yang balas kebaikan kalian semuanya. Tak terkecuali semuanya. Doa untuk kawan-kawan semuanya tak terkecuali. Semuanya. Bismillah. Jemput makan Mihon. Mata saya kecil ni sebab saya tak nampak tulisan. Ustaz ada AM tak untuk tengok recording? Ni sahabat tak masuk dalam grup ke? Duduk dalam grup kita dah pesan siapa nak duduk dalam grup DM, nanti kita masukkan dalam grup. Nanti sahabat kita Abang Azman kita dia akan postkan rakaman kelas kita. Sebab tu rugi kalau tak duduk dalam grup. Itulah tu Azman. 500 keping Azman. Puan nak makannya. Ni siapa ni? Girl August. Dah masuk grup belum? Duduk dalam grup. Duduk dalam grup. Siapa nak duduk join grup boleh DM, nanti kita masuk dalam grup. Dalam grup tu kawan kita akan postkan link-link
link kuliah-kuliah yang dah lepas lah. Abang Jas ni dah tukar profile, gambar makin handsome Gambar makin handsome ni. Masya Allah, itulah Allah sajalah yang membalas kebaikan. Allah, moga Allah murahkan rezeki, permudahkan urusan kalian semuanya. Bismillah. Apa makan Kicap tak? Oh, kicap. Ya. Kicap. Ni kicap apa ni? Jalin bukan? Oh, jalin. Ni tak ada, ni tak dijadi pergi camping. Kicap ni Abu ni kap. kicap ni tak ada, tak jadi pergi camping. Batal camping kalau kicap jalin tak ada. Kenah mana malam ni? Malam ni tadi ada 2 kelas. Maghrib tadi dekat kampung Pak Ikladi, Solok Duku. Sekarang ni kelas lepas Isyak, kelas dekat Taman Desa Bayu, Kuala Sungai Baru. Oh, sahabat dia Perlis Masya-Allah. Seronok saya. Seronok ada kawan macam-macam negeri ada. Apa ni, nak pergi Perlis ada kawan, nak pergi Sarawak ada kawan, nak pergi Sabah ada kawan, nak pergi Johor ada kawan, nak pergi Ganu ada kawan, nak pergi Kelantan ada kawan, Negeri Sembilan ada kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki nikmat kawan-kawan yang baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Aiskrim pula dah. Lepas makan apa tadi? Capati mandi aiskrim. Ustaz ni asal Johor ke? Dah. Ustaz mana? Ustaz mana? Ustaz mana? Ustaz mana asal Johor? Ustaz mana? Cari Kelantan. Kita baru nak start, kita bukan ustaz. Kita baru nak start. Start tak hidup-hidup. Baru nak start tak hidup-hidup. Itulah Azim. Tadi dia dah belanja capati 500 keping. Puan nak makan. Dia belanja aiskrim. Aiskrim berapa banyak pula dia dah pakai aiskrim. Subhanallah. Hari Melaka lah tu. Cakap ada macam Johor. Saya cakap saya macam-macam. Cakap saya campur-campur lah, sebab dulu duduk pondok saya campur semua orang. Kadang ada bunyi Kelantan, kadang ada bunyi Kedah, kadang ada bunyi Ganu, kadang ada Negeri Sembilan, kadang ada bunyi orang KL. Orang putih je tak ada. Sebaik saya tak kawan dengan orang putih. Kalau tidak slang dengan orang putih. Sebaik tak ada kawan orang putih. Apa? Slang orang mana? Jerman. Saya mujur tak jadi orang Jerman dulu. Budak Jerman lah dia. Masuk kat Syria tu. Terbaik tak kahwin orang Jerman. Oh, kacuk. Ayah dia Jerman. Dia Syria. Mak dia. Baik. Tidak tak jadi orang lah. Tidak balik kampung nama saya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Main motor kat sana lah. Track sana Jerman je. Track komen laju lagi. Karena rasa anak abang tu bagi ustaz di
Jemput makan bihun je, makan bihun je malam ni. Bihun, capati, aiskrim. Semalam roti canai. Semalam nasi lemak malam 500 bungkus belanja. Masya-Allah. Ini lagi memang tak baik. Tak hajak. Dah hajak dah tadi. Dia kata memanglah jemput makan. Makan bihun lah. Al-Fatih. Saya dah ajak dah. Pergi bihun lah. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Apa jauh? Ada bihun ni? Mantap Man. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi dekat masjid sana tadi apa jamuan? Oh tadi mi goreng. Kuih bakau. Tadi lepas maghrib mi goreng dengan kuih bakau. Ini mihun dengan kicap jalin. Minggu depan jumpa di RNM, insya-Allah mudah-mudahan. Nama saya tarik. Nama saya Azim. Alhamdulillah, bagus-bagus, jaga makan. Pakar pemakanan. Break mana ada keras. Ini tak hidup kan? Macam mana? Ini tak hidup. Break keras kan? Betul? Tak ada diri tu. Nak menunjuk kan? Ini tu je kan. Vacuum. Apa kayu macam tu ni dulu daripada bengkel. Kayu orang Melaka. Saya bawa lori kan. Dipo bawa kereta. Ambil kat Alam. Sekejap kan adik Ipoh telefon. Bang, berhenti bang. River. Tali putus. Allah. River lori. Tali putus. Kalau kita track ni mana? Asal ni tu elok. Sampai kat dengkim. Pecah enjin. Ya, Al-Fatih. Pecah enjin. Jangan pecah lubang. Al-Fatih, jangan pecah lubang. Air kering. Ada semua. Ada bacon. Tu cerita dulu-dulu. Kan tak ada dah. Tapi kalau ada sesiapa nak wakafkan rabbit, bagi tahulah. Saya boleh nak pandai-pandaikan enjin. Kalau ada kawan-kawan motor terlebih, tak tahu nak pakai dah, beli simpan main buat sini, saya manfaatkan. Mari saya manfaatkan. Beli je ni. Ada kawan-kawan kadang motor sampai 2, 3, 4, 5 biji kat rumah, tapi tak pakai. Mari sini, wakafkan kat saya sebiji. Saya guna, bawa pergi kelas, laju sikit sampai. Menu apa? Ni, mehon. Dulu Z8, motor Z8 tu dulu 80,000 km semua. 80,000 km. 70,000 km semua perjalanan pergi kelas. Ke Kelang, ke Sembilan, ke Johor. Pagi Shah Alam, tengah hari Melaka, petang Johor. Tu motor Z8 tu dulu. Mileage dia dekat 100,000 lah. 80,000 tu umur jalan pergi kelas. Itu berapa lama tak? 1,000 tu berapa tahun?
2 tahun. Z8 saya pakai dalam 2 tahun kot. 2 tahun dulu. Jauh jalan tu. 16. Dah hari-hari, tiap hari jalan. Kalau kita ni kalau setakat jalan 16 17 rasanya. Dekat-dekat KL Melaka, KL Melaka ni 9, Melaka Johor. Amin ya Rab. Tapi kalau ada kawan-kawan, saya cakap lagi sekali, kalau ada kawan-kawan motor lebih kalau ada kawan-kawan motor Superbike lebih, tak tahu nak pakai, main sini bagi saya. Main sini saya manfaatkan. Ni saya tolong asahkan tayar dia. Dia tinggal helmet ni, motor dia tak ada. Helmet ada, motor tak ada. Tenfor tak nak lah. Kalau ada rezeki lepas ni Tenfor tu turun tolak motor, lepas Tenfor tu baru naik balik. Masya Allah. Ada seorang doktor dekat Kota Kemenang tau. Doktor dia datuk ke apa lah. Dia minat motor untuk ni. Lepas beli motor. Kata, cuba bagi aku sebiji motor. Motor ni 4-5 biji. ada seorang tu. Itu. Doktor, duit banyak. Dia masa mana? Ducati ada, Aprilia ada, Masa top main BMW ada. Dia pun nak beli kan. Dia memang tak ada punya lah. Memang beli lah. Yang pasca India tu kan. Jadi kalau main track ni kan dia bawa dulu motor sangkut belakang kan. Dulu main track. Kalau main ni pun beli. Masuk apa? Pilih lain-lain tak? Pilih lain lah. Satu lori, satu Superbike. Berat Superbike. Tak Ducati tak ada. Itu yang tergolek tu. Ducati. Tak ya. Oh, Rabbit. Berat. Putus berat kalau nak tolak. Allah Akbar. Arwan di Ducati bunyi dia lebih kurang. Ducati kalau kat highway tu boleh cam lah dia punya. Tapi kalau dekat highway dia tak memekik. Kalau Rabbit BM dia memekik. Itu yang sedap. Dia pakai Rabbit yang dulu yang first. Oh tu sedap dia punya pipe. Lalu kat kampung tu. Makcik kat tepi tu apa aja dia. Dekat payung lebar tu bang, jalan straight tu. Itu kita perahkan 200 kat situ. Beranjat dia. Tengah bercium tu. Oh mak oi. Alah. Tapi memang syok ah. Hindu ah. Hindu siapa ada motor lebih bagi dia. Aku tak malu aku minta. Dia ada. Siapa nak sponsor, carikan saya Superbike satu. Yang second pun tak apalah. Ambil Rabbit yang baru tu. Ni second. 4 tahun. Boleh lah. Jamri Boleh lah baru. Dulu saya pakai Superbike dulu sebab ada betul, Kota Kemenang. Dulu masa pakai Superbike tu sebab memang banyak kelas. Saya pagi pukul 9 ada satu tempat. Pukul 9 dekat pukul 9 pagi dekat Yayasan Restu. Seksyen 10. Lepas tu pukul 9 sampai pukul 10:30 lah. Pukul 11 dekat pukul 11 kelas dekat pukul 10:30 kelas dekat Perpustakaan Shah Alam Seksyen 13. Pergi situ pula. Pukul 1 saya ada kelas dekat Durian Tunggal Melaka.
Naik kereta mana sempat. Habis kelas pukul 11.30. Kan nak siap-siap lagi. Dah 11.45 baru nak pergi kat motor. Zaman tu dah ada map ke tak? Ha? Zaman tu dah ada map ke? Tak ada. Waze ni tu. Ada dah. Oh, dah ada. Pergi naik motor. Tu dia kata kalau kereta, kereta tapi masa tu masa pakai Honda itu kan. Tu boleh lari sikit. Tapi minyak dia macam air. Single cam. Oh ya. Cam dah Bukan main lagi minyak. Motor L lah ke? Setangki tak habis kan? Habis. Tuang full lah. Kat jalan tuang Pergi full. balik boleh? Tak boleh. Tak boleh. Pergi, patah balik separuh jalan lah. Dia tak boleh pergi balik. Tengok lagi lah. Kalau jalan 80, Terdesak kalau 80 boleh sampai le balik ke Seremban balik kot. Pergi sampai Seremban boleh. Tapi kalau macam kalau ni tak dapat. Itulah tu. Dengar cerita Habib dah naik rabbit dah tu. Itulah tu. Boleh laju buat berapa? 40 minit. 45 minit. Betul. Daripada Alur Gajah sampai Kota Kemuning. 45 minit. Sampai masjid tu. Sampai masjid. Masa tu dengan Dak Azim lah, Dak Azim. Dengan dia lah. Cuba tengok. Biar betul kau ni. 45 minit dia sampai. Aduh, ya. Baik, selamat berehat. Sembang-sembang je kawan-kawan yang duk buka cerita pasal motor pula. Dah tergidu. Dak Azim Apat. Dengan dia dengan Dak Azim. Nama pun Azim juga dia. Kenangan. Tapi memang seronok, sedap orang tu. Tu sebab saya malas nak cerita. Dia mari teringat Ada DNA Ustaz. DNA dia ada. DNA dia ada. Jangan apa? Jangan tekan switch dia. Jangan tekan switch. Kokok lah. Manalah tu dah ramai ni ada motor terlebih. Duit tak habis nak pakai. Carikan saya sebiji. Tak tahulah. Masjid Kota Kemuning saya tak tahu. Hari tu last. Berapa tahun lah. PKP tu lah. PKP tu last. Masjid Kota Kuning. Last. PKP yang pertama rasanya. Berapa tahun dah? 2019. Tu last tu. Tak datang apa tu. Tak diundang dah apa tu. Satunya sebab dia orang ni pasal tauliah. Tanya tauliah. Tauliah sebelah sana. Itu mana ada. Tapi kita pelik lah masalah tauliah ni. Lain-lain negeri, lain-lain tauliah. Padahal sama je syariat kita nak ajar. Bukan kita nak ajar mazhab lain. Macam lesen lah kan. Dah JPJ Melaka luluskan. Bolehlah pakai satu Malaysia. Sebab undang-undang dia sama. Tapi bab tauliah ni saya jadi pening. Jabatan agama. Yalah maknanya berlandaskan syariat apa? Mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah ke Shah Alam apa? Wahabi. Ke apa? Mu'tazilah. Dah semua Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah nak kena apa? Nak kena ada apa? Lesen lain pula kan? Kita jadi pelik lah. Kita apalah nak menyusah-nyusahkan. Tahu lah. Berbalik hospital. Okey, baik. Selamat berehat. Bab tauliah tu. Itu kes tauliah lah tu. Ini pun ada dia orang sebut-sebut ni. Saya buat pekak je. Alas lah. Kau nak berhentikan besok, berhentikan lah. Kau bawa lah kau punya orang tu. Orang jabatan agama tu datang lah waktu kita ngajar. Tengok kita apa, kita baca kan. Apa susah. Benda boleh. Kau boleh skodeng. Sebab tu kita buat macam ni. Videonya kau dengar lah sendiri. Tengok banyak je rakaman kita. Kau cek kita punya kuliah macam mana. Bawa pahaman apa. Nak datang ni juga. Benda boleh.
Leceh ha? Tu yang Paguh, kes Paguh. Paguh tak mengajar sebab tu lah. Pun sebab tu juga. Sebab tu dia orang tak panggil dah Paguh. Johor pula nak tauliah. Kata nak panggil, tak nak sudah. Tapi yang panggil-panggil ni setakat ni AJK yang buat pekat telinga je lah. Benda boleh sembang sebenarnya. Benda boleh sembang. Atas AJK lah, atas pengurusi lah. Boleh je bagi kerjasama. Itulah tu. Mudah-mudahan lah. Adalah hikmah dia tu. Okey, sahabat, saya pun nak gerak dah ni. Nak gerak dah balik dah. Okey, jumpa lagi. Jumpa malam esok lah. Ataupun tengah hari besok. Tengah hari besok ataupun malam esok, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Semoga sihat, afiat, panjang umur, murah rezeki, diberi keberkahan dalam apa sahaja yang diusahakan, insya-Allah. Minta ampun maaf daripada saya. Salah silap, kekurangan, kelemahan daripada diri saya, ahli keluarga saya. Kepada kalian semua, terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezeki, dilipat kali gandakan rezeki yang halal lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang betul lah, kalau ada orang offer saya ambil. Saya nak offer ni. Apa? Debit saya 600 je. Tak apa, saya jual beli lain lah. Jual tak boleh, saya. Tak sama bang pula dia. Dia tahu ni tak nak ni. Yelah RM1,000. Dia punya pula lain. Jadi setengah tak boleh.